Buletin Didik 21 Julai bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Tidak lama lagi bermulalah cabaran baru buat adik-adik yang bakal memulakan sesi pengajian di Institut Pengajian Tinggi IPT selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan baru-baru ini. Dalam keadaan pandemik ketika ini, sistem pembelajaran jarak jauh atau Open Distance Learning ODL masih dilaksanakan, yang pastinya menuntut mahasiswa bersedia dengan pembelajaran kolaboratif itu. Namun bagi dua remaja, Farhana Fazrin Anwaruddin dan Irfahana Nabila Abdul Nasir, pengalaman mengikuti sesi PDPR selama hampir setahun sebelum ini akan dimanfaatkan untuk memulakan pengajian di IPT. Menurut Nur Fahana Fazrin Anwaruddin, pengalaman melalui PDPR tahun lalu membantunya menjadi lebih berdisiplin tinggi dan pandai menguruskan masa. Dia berpendapat pelajar perlu bersedia untuk belajar secara kendiri serta mengamalkan tabiat lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan hal ini saya percaya tidak akan menjadi satu masalah pada saya dan rakan-rakan lain untuk menjalani pembelajaran secara online learning di peringkat yang lebih tinggi. Dan saya percaya bahawa lambat laun kita tetap kena adapt dengan perubahan semasa selaras dengan kemajuan teknologi sekarang. Semasa membuat saya makan keputusan UPU pada minggu lepas, saya telah berjaya ditawarkan tempat untuk meneruskan pengajian saya di peringkat asasi di bawah bidang sains hayat di Universiti Malaya. Dan pada masa yang sama, saya juga ditawarkan untuk mengikuti program pra-USM di bawah tajaan YTP Mara. Dan saya telah memilih program tajaan YTP Mara ini untuk menyambung pengajian saya ke peringkat asasi dalam bidang sains hayat di Kolej Mara Kulim sebelum menyambung pengajian saya di peringkat degree di Universiti Sains Malaysia. Bercita-cita untuk menjadi doktor gigi sekaligus berbakti kepada komuniti dan negara melalui perkhidmatannya kelak. Farhana yang berasa teruja ingin memulakan pembelajaran di universiti menasihatkan rakan-rakannya untuk membuat persiapan seawal mungkin supaya sesi pendaftaran secara dalam talian berjalan lancar. Berkongsi pendapat yang sama, Irfahana Nabila Abdul Nasir pula tidak menganggap sistem ODL sebagai satu cabaran kerana pengalaman mengharungi PDPR dalam tempoh yang panjang sebelum ini. Ini bukanlah satu cabaran, malah satu semangat untuk saya terus berusaha walaupun pelajaran untuk satu sem ini mungkin secara online. Kerana saya berminat untuk meneruskan pelajaran saya sebagai seorang pelajar undang-undang dan Alhamdulillah pihak UiTM telah menerima dan saya telah ditawarkan untuk meneruskan pelajaran saya di UiTM dalam kos undang-undang dan saya akan meneruskan pelajaran saya di UiTM Dengkil. Irfahana memasang impian untuk menjadi peguam yang bertauliah sekaligus dapat membantu mereka yang tertindas. Dalam pada itu, terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan oleh pelajar sebelum memasuki alam universiti. Menurut Timbalan Pegawai Psikologi Pusat Kerjaya dan Kaunseling Universiti Teknologi Mara Shah Alam Ahmad Janaidi Abdul Ghani, antara perkara utama yang perlu diambil berat mahasiswa baharu ialah mengenali barisan tenaga pengajar, penyelia dan penyelaras kursus serta penasihat akademik di fakulti masing-masing bagi memudahkan urusan pentadbiran dan pembelajaran. Kerana mereka inilah tempat rujukan utama anda dalam permasalahan akademik. Okey, jika ada sebarang masalah, kongsikanlah dengan mereka, insya-Allah mereka boleh membantu. Mungkin dalam keadaan sekarang ini para pelajar mengenali rakan sekelas secara online. Tapi jangan malu atau segan untuk bertanya atau buat keputusan sendiri. Banyakkan bertanya sama ada dengan rakan ataupun pensyarah untuk mengelakkan anda ketinggalan. Selain itu, mahasiswa turut dinasihatkan untuk membuat kajian tentang sistem pembelajaran dan pemarkahan di universiti terlebih dahulu. Ia dikatakan dapat membantu mereka merancang dan mengurus pembelajaran dengan lebih baik. Tambah Janaidi, setiap universiti pasti mempunyai pusat atau unit kaunseling. Namun, masih ramai di antara mahasiswa yang tidak mengetahui kewujudan kaunselor tersebut. Di UiTM contohnya, kita ada pusat kerja dan kaunseling di bawah Hala Ehwal Pelajar. Jadi,
jika ada punya sebarang permasalahan, pertanyaan atau apa sahaja perkara berkaitan diri sendiri, sila ke pusat kaunseling universiti. Perkhidmatan yang disediakan adalah secara percuma. Junaidi turut menekankan bahawa perasaan takut dan teragak-agak perlu dibuang sejauh mungkin dalam meminta pertolongan. Ini kerana cabaran memasuki alam universiti berbeza, terutama ketika situasi semasa pandemik COVID-19 yang bukan sahaja menuntut pembelajaran secara ODL. Malah sesetengah urusan pentadbiran juga dijalankan secara dalam talian. Unit Kebajikan Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Bakar Tawau Sabah menyantuni pelajar kalangan keluarga berpendapatan rendah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bantuan disalurkan di bawah program Pautar Rezeki Guru buat pelajar itu bertujuan meringankan beban ibu bapa pelajar sekolah itu yang terjejas bagi meneruskan kelangsungan hidup. Melalui program ini, bantuan berupa barangan keperluan harian dan wang tunai dihantar ke rumah pelajar yang terjejas. Sumbangan ini hasil kutipan derma dari pelbagai pihak yang turut sama membantu meringankan beban keluarga pelajar. Seramai 4 pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman di Kampung Melati Burut, Kampung Sungai Matahir, Kampung Pitas Bombalai dan Jalan Tengku Osman menerima bantuan itu. Terima kasihlah kepada pengetua, kepada guru-guru dan sekolah telah hantar makanan ke rumah saya. Saya bersyukurlah dibagi bantuan dari sekolah. Terima kasih kepada cikgu-cikgu SMK Al-Bakar telah menyantuni kami semenjak tahun 2020 lagi hingga kini. Sama pengetua yang sudi datang ke rumah saya ini hari, saya ucapkan terima kasih, bersyukur kepada cikgu-cikgu semua Al-Bakar yang dari 2020 yang cikgu-cikgu Al-Bakar selalu sentiasa pantau kami, sentiasa yang memberi kami makanan. Di sini aku bersyukur kepada kamu semua, cikgu-cikgu, terutama anak-anak saya, adik berikan handset yang boleh online sama anak-anak saya semua. Aku bersyukur sama cikgu-cikgu sama yang sudi datang ke rumah saya dengan yang membagi wang sama kami sejak PKP ini. Aku bersyukur semua. Mudah-mudahan aku tidak boleh balas, Tuhan akan membalas kamu semua. Menurut pengetua sekolah, Syarifuddin Kamar Zaman, program ini bukanlah julung kali diadakan. Sebaliknya, pihak sekolah pernah menjalankan program bantuan kepada 60 pelajar di kalangan keluarga yang terjejas sejak pandemik berkenaan. Juga menyiasatkan memeriksa juga macam mana keadaan kedudukan rumahnya dan juga keadaan PDPR pada pelajar, dan di sini kami cuba dapatkan dia punya data apa benda yang mereka belajar, macam mana adakah mereka berjaya boleh tak akses internet ataupun tidak, dan inilah kami usahakan. Dan juga kami ada juga menghantar pada modul-modul kepada ibu bapa, kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh dapat bahan untuk akses untuk pembelajaran mereka di rumah. Bersua kembali, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang memaklumkan 611 individu mendapatkan khidmat kaunseling secara berkelompok dan komuniti di negeri itu bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang, Zulkhairi Zainal Abidin, 543 ujian psikologi turut dilakukan, termasuk 101 kali bengkel interaktif yang berkaitan dengan Perintah Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut beliau, JKM berusaha sedaya upaya membantu individu terbabit untuk terus menjalani kehidupannya lebih bermakna, produktif dan mencapai kesejahteraan psikologi yang optimum. Tambahnya, tidak dinafikan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, ramai yang menghadapi tekanan hingga sanggup melakukan tindakan yang tidak normal. Dalam pada itu, Zulkhairi berkata pihaknya turut menerima aduan mengenai masalah keuangan dihadapi penduduk selepas kehilangan kerja. Malah ia aduan paling banyak diterima sepanjang tempoh pandemik. Katanya pihaknya prihatin dan sentiasa bersedia membantu memberi bantuan keuangan dan keperluan asas, termasuk menerusi kerjasama dengan Sekretariat Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang, MAKPEN, untuk kelancaran agihan. Tahun lalu, JKM Pahang melaksanakan 767 perkhidmatan kaunseling kepada golongan memerlukan berkait pelbagai isu dan 968 ujian psikologi serta 143 bengkel interaktif.
Saya kongsikan 4 tips untuk menghadapi PDPR. Yang pertama, tetapkan matlamat diri supaya matlamat dan tujuan kita sentiasa berada di kedudukan yang betul. Yang kedua, kita perlu bersedia awal supaya segala keperluan, segala kelengkapan untuk sesi PDPR itu berada bersama-sama kita. Yang ketiga, elakkan gangguan luar kerana ia boleh mengganggu fokus kita semasa PDPR berjalan. Dan yang terakhir, yang sangat penting, kita perlu rehat yang cukup. Individu terkaya dunia yang juga pengasas Amazon, Jeff Bezos, berjaya melengkapkan misi ke angkasa lepas menggunakan kapsul Blue Origin. Penerbangan berkenaan menyaksikan Bezos berada di angkasa bersama kru yang lain selama 10 minit 20 saat sebelum kembali ke atmosfera bumi. Jeff Bezos diiringi abangnya Mark Bezos, juruterbang berusia 82 tahun, Wally Funk dan seorang pelajar berusia 18 tahun, Oliver Damon, menggunakan kapal angkasa New Shepard yang direka oleh syarikat milik Bezos, Blue Origin, berlepas dari pangkalan angkasa lepas di Texas. Funk dan Damon menjadi individu paling tua dan muda berada di angkasa lepas, dengan Damon mengisi kekosongan. Selepas jutawan yang memenangi kerusi penumpang bernilai $28 juta atau 118.79 juta ringgit menangguhkan penerbangan kerana konflik penjadualan. Remaja dari Belanda terbabit mengambil alih tempat bapanya yang merupakan pemenang tempat kedua. New Shepard memasuki ruang udara dengan kelajuan melebihi 3,700 km per jam dan kapsulnya berpisah daripada pengorbit apabila mencapai ketinggian yang cukup. Ia bagi membolehkan mereka menikmati pengalaman berada dalam ruang sifar graviti selama 3 ke 4 minit. Kapal angkasa tersebut merupakan pesawat dengan tingkap paling besar yang terbang ke angkasa lepas. Bezos nyata sangat kagum dan tertarik dengan bumi. Justru penjelajahan ini suatu cara untuk mengenali secara intelektual. Ia merupakan sebahagian daripada usaha untuk merangsang era baharu pelancongan angkasa lepas. Banyak haji perkara haji, haji berkunjung ke Baitullah. Banyak puji perkara puji, pujian agung kepada Allah. Rantai besi dimakan bubuk, maksudnya cerita yang tak masuk akal. Sukan, 2 hari menjelang pembukaan rasmi Sukan Olimpik Tokyo, kontingen negara mempertingkatkan tahap kewaspadaan menghadapi apa jua kemungkinan, terutama penularan wabak COVID-19 yang mula dikesan di perkampungan sukan. Ini dah dibangkitkan dalam perjumpaan CDM setiap hari. Jadi data yang pesakit atau yang mana-mana kes COVID telah dikongsi. Jadi kita pun mengawasi data-data aktif COVID yang dah ada kes di dalam village. Ketika ini, semua atlet yang tiba di Jepun mula menguji gelanggang untuk menyesuaikan diri menjelang aksi sebenar. Cuma jarak perjalanan ke gelanggang mengambil masa sebagaimana yang ditimbulkan skuad badminton negara. Justru semua pegawai pasukan diingatkan sentiasa peka dengan perubahan masa, jarak dan lokasi pengangkutan atlet untuk memastikan program latihan tidak terjejas dan paling penting ketika hadir pada pertandingan sebenar. Selain itu, kontingen negara digesa patuh kepada SOP yang ditetapkan ketika COVID-19 terus menjadi ancaman. Terbaru dijangkiti COVID-19 ialah gimnas wanita Amerika Syarikat Kara Ika. Meskipun dilaporkan sudah menerima dos vaksin lengkap, Ika 18 tahun diuji positif di kamp latihan pasukan di Inzai, iaitu bandar yang terletak 30 km dari Tokyo. Kenyataan terbaru penganjur, jika kes positif COVID-19 terus meningkat, ada kemungkinan pembatalan tamasya pada saat-saat akhir. Sementara itu, saingan di gelanggang bermula dengan softball wanita paling awal beraksi. Walaupun tanpa kehadiran penonton, perlawanan pasukan tuan rumah menentang Australia tetap menampilkan aksi menarik.
Jepun selaku juara bertahan mencatat kemenangan besar 8-1 dengan melakukan 3 home run menerusi Minori Naito, Yamato Fujita dan Yu Yamamoto. Esok, Jepun bertemu Meksiko sementara Australia berdepan Itali. Sementara itu, Jepun terus menerima kehadiran barisan atlet ternama dunia menjelang upacara pembukaan rasmi Jumaat ini. Skuad rugby 7 sebelah New Zealand menjadi tumpuan apabila tiba di lapangan terbang Narita. Tanpa sebarang pingat pada aksi sulung Sukan Rugby di Rio pada 2016, All Blacks tampil antara pasukan pilihan untuk meraih pingat emas. Kelibat pasukan bola keranjang lelaki dan wanita Amerika Syarikat juga menambah debaran tamasya. Dibarisi pemain-pemain ternama seperti Kevin Durant, Damian Lillard dan Bradley Beal. Memang skuad lelaki Amerika Syarikat dilabel pasukan pilihan untuk memenangi emas kali ke-16 dalam tamasya Olimpik, turut digeruni pasukan wanita yang akan memburu kemenangan kali ke-13. Sementara itu, ketibaan pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic mengutarakan janjinya untuk beraksi di Olimpik. Misi lebih besar menanti Djokovic yang mahu mencipta sejarah menjadi pemain pertama merakam Golden Slam dengan turut memenangi emas Sukan Olimpik dalam tahun yang sama. Ini penyertaan keempat Djokovic dalam tamasya Olimpik dengan keputusan terbaik meraih gangsa pada tamasya 2008 di Beijing. Saksikan program Bicara STEM yang akan mengupas tajuk peranan dan kepentingan STEM esok jam 3.30 petang menerusi media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Bual bicara ini akan disampaikan Pengerusi Persatuan STEM Kebangsaan, Profesor Datuk Dr. Nuraini Idris. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 dan Bimbing Tingkatan 4 dan 5. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa walau di mana jua. Hanya di Didik TV KPM. Aksi berani luncur salji di Pergunungan Alaska mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan Assalamualaikum.